Hai, selamat datang ke channel Cikgu Nurul. Subjek yang saya akan ajar ialah matematik tambahan. Susah ke ADMAT? ADMAT senang aja. Yang penting, don't give up. Dan kita perlu yakin dengan diri sendiri. Anda mampu mengubahnya. Anda boleh muat turun latihan melalui pautan yang diberi di bawah video ini. Terima kasih. Contoh 1, soalan 2 di dalam buku teks. Jadual di bawah menunjukkan indeks harga bagi dua bahan A dan B yang digunakan untuk pengeluaran suatu jenis barang perhiasan rumah. Bahan A dan B, indeks harga diberi pada tahun 2018 asas 16, 2020 asas 16. Diberi harga bagi bahan B meningkat 22% pada tahun 2018 dari tahun 2016. Harga bahan A pada tahun 2016 ialah RM5 dan harganya pada tahun 2020 ialah RM6.05. Cari nilai bagi M dan N. Okey, sebelum itu adik-adik, cikgu suka labelkan dulu. Okey, yang kolom pertama ni adalah 18 asas 16. Kolom yang kedua 20 asas 16. Okey, kita tengok dulu maklumat yang pertama. Maklumat yang pertama, bahan B meningkat 20% dari tahun 2008 pada tahun 2018 dari tahun 2016. Jadi cikgu selesaikan dulu, keluarkan dulu maklumat bahan B. Okey, di mana daripada 2016 ke 2018 dia meningkat 22%. Meningkat tu bermaksud tambah. Okey, meningkat 22%. Jadi 122. Jadi kesimpulannya, apakah indeks bahan B, indeks bahan B 18 asas 16 ialah 122. Begitu sahaja maklumatnya. Okey, maklumat yang kedua diberi di mana harga bahan A pada tahun 2016 ialah RM5. Ni A Okey, dan harganya pada tahun 2020 RM6.05. Okey, jadi saya keluarkan pula maklumat untuk bahan A. Okey, bahan A, harga ataupun price pada 16 adalah RM5. Price untuk 20 ialah RM6.05. Jadi soalannya adalah cari nilai M dan N. Okey, cari nilai M dan N. Okey, begitu. Okey, so macam mana kita nak cari nilai M dan nilai N? Okey, cikgu selesaikan bahagian B dulu. Okey, bahagian B. Okey, bahagian B kita dah dapat dah. Okey, di mana indeks 18 asas 16, 18 asas 16 untuk bahagian B adalah N. 122. Kita dah dapat. Jadi kesimpulannya N adalah 122. Simple. Okey, sebab N adalah harga indeks untuk B 18 asas 16 yang kita dah dapat tadi. Okey, kita selesaikan bahagian A pula. Okey, bahagian A M. Jadi kita tengok ada 16, 18, 20, ada 3 tahun yang terlibat. Bermaksud cikgu buat 3 kolom, 16, 18, 20. Jadi cikgu masukkan maklumat lah. Okey, cikgu masukkan maklumat yang pertama dulu dekat sini. Okey, tahun 16 adalah 5. Tahun 20 adalah 6.05. Okey, kita semakin hampir. Lepas tu kita pergi ke A, 110 dengan M. 110 dengan M, kamu tengok asas sama, 16 dan 16. Kalau asas sama, dia duduk sebaris. Asas 16, asas 100. Okey, 18, 110. Tahun 20, M. Yes, kita berjaya mendapatkan 2 pasangan pecahan. Jadi kita keluarkan. Jadi macam biasalah, kita darab silang. Okey, kita selesaikan. Terus kita akan dapat M. Kita bahagikan dengan
5. Maka nilai M adalah 121. Mudah kan? Contoh 2, soalan 4 di dalam buku teks. Okey, soalan 4 adalah soalan berbentuk tahap penguasaannya TP3. Okey, pengeluaran getah di Malaysia ialah 1.126 juta tan pada tahun 2005, X juta tan pada tahun 2010 dan 0.722 juta tan pada tahun 2015. Hitung yang pertama, A, nombor indeks pengeluaran getah pada tahun 2015 berasaskan tahun 2005. Okey, kita buat A dahulu. Sebelum tu kita tengok, okey, ada berapa tahun yang terlibat? 5, 10 dan juga 15. Cikgu keluarkan dulu maklumat dalam bentuk jadual supaya lebih mudah kita nak mencari jawapan. Jadi disebabkan ada 3 tahun. Ada 3 tahun, cikgu keluarkan ada 2005, 2010 dan 2015. Okey, jadi cikgu masukkan maklumat. 2005 1.126, 10 adalah X, 15 0.722. Okey, biarkan. Jadi kita cuba buat A. Okey, nombor indeks. Okey, soalan A adalah cari nombor indeks. Okey, nombor indeks maksudnya I pada tahun 2015 berasaskan 2005. Jadi, cikgu keluarkan dalam bentuk simbol. Cari nombor indeks 15 asas 5. Okey, begitu. Jadi, kita nak cari dia. Dia apa? Saya labelkan I lah. Nak cari I. Jadi, kita tengok tahun yang terlibat ada 2. Jadi, macam biasalah cikgu buat 2 jadual. 2005, 2015. Okey, kita nak cari I 15 punya. Asas 5, 100. Okey, begitu. Okey, jadi kita tengok maklumat yang dibagi. Okey, 2005 1.126, 15 0.722. Tak gitu. Senang saja kan? Jadi terus kita keluarkan dalam bentuk pecahan. Begini. Jadi 0.722 darab kat sini dapat I lah. 1.126 darab 0.722 dan kita teruslah dapat jawapan I sebanyak 64.12. Okey, jangan lupa I adalah nombor indeks pada tahun 2015 asas 5. Okey. Jadi kita tengok pula soalan B. Okey, soalan B. Okey, soalan B. Nilai X diberi. Okey, cari nilai X. Maksud kita cari nilai X ni. Diberi nombor indeks pengeluaran. Okey, dia bagi nombor indeks. Indeks so I. 2010 berasaskan 2005 ialah 83. Jadi saya keluarkan maklumat. Dia kata indeks 2010, 2005, asas 2005 ialah 83. Jadi kat sini 10.5. Jadi ada 2 tahun cikgu keluarkan. Kita ada 2005, ada 2010. Cikgu masukkan maklumat. 83, 10 punya. Asas 5, 100. Okey, kita pergi nak tengok kat mana selepas itu. Ya, kita tengok maklumat yang di sini. Okey, kita nak cari apa tadi? Nilai X. Nilai X yang sini. Jadi, tengok. X adalah 10 untuk 2010. 2005 adalah sini. 1.126. Jadi kita ada pecahan. Kita berjaya mewujudkan pecahan. Kita keluarkan. Mesti keluarkan ya dalam bentuk pecahan. Kalau tak dapat markah. Okey. Darab silang. Jadi kita akan dapat X per 100 dan kita akan dapat 0.9346. Tada! Senang kan? Okey. Jadi kalau nak bagi divider lah. Kita nak bagi divider lah. Okey, kita nak bagi divider sikit. Kan nanti keliru pula kan? Okey, B selesai. Okey, sekarang kita nak cari C. C, come on C.
C. Okey, C. Okey, C, indeks pengeluaran getah pada tahun, dia suruh cari indeks. Indeks tu I. Okey, pengeluaran getah pada tahun 20 asas 5. Jika indeks 20 asas 10 ialah 105. Jadi, cikgu keluarkan maklumat kita kena pandai mengeluarkan ayat kepada bentuk simbol. Okey, dia suruh cari indeks 20 asas 5. Okey, nak cari, cikgu letak Y lah. Okey, kita nak okey, kita cari maklumat. Okey, di mana Y, dan maklumat yang kedua ialah indeks. Okey, dia bagi indeks 2020 asas 10 ialah 105. Jadi kita keluarkan maklumat. Jadi kita tengok maklumat ada 5, 10 dan 20. Jadi ada 3 tahun, bermaksud kita memerlukan 3 kolom. Okey, 5, 10, 20. Okey, ini tentang I indeks ya. Jadi cikgu masukkan dulu maklumat. Okey, disebabkan asas mereka tak sama, jadi tak boleh duduk sebaris. Okey, Y 20 punya. Y sini. Asas 5, 100. Okey, 105 20 punya. Betul ke ni? Betul. 105 20 punya. Okey, tetapi asas 10. 5. 5. Asas 10. Jadi 100. Jadi, siapa yang perlu duduk di sini? Okey, ini adalah indeks yang sekarang ni, ini adalah indeks 10 asas 5. 10 asas 5, mana nak cari? Dia bagi 2 maklumat je. Jadi, jangan fikir bila bahagian C tak ada kaitan dengan bahagian A dengan B. Okey, kita nak cari indeks 10 asas 5. Tengok, sini dah ada kat bahagian B. 10 asas 5, 83. Yes, jadi kita masuklah di situ. Jadi kita berjaya mengeluarkan pecahan. Jadi kita dapatlah Y. Okey, di mana darab 105 dan kita akan dapat 87.15. Tara! Mudah sangat. Contoh 3, soalan 6 di dalam buku teks. Soalan ini jenis TP4, tahap 4. Jadual di bawah menunjukkan indeks harga dan pemberat bagi 4 jenis bahan pada tahun 2020 berasaskan tahun 2019. Okey, di sini ada bahan PQRS, indeks harga dan pemberat. Okey, soalan A. Cari indeks gubahan. Okey, bukan cari. Indeks gubahan bagi bahan-bahan tersebut pada tahun 2020 berasaskan 2019 ialah 108. Jadi kita perlu cari X. Daripada maklumat, dia bagi indeks gubahan. Okey, indeks gubahan dia dah bagi 108. Jadi, kenapa dia bagi indeks gubahan? Mungkin kita kena menggunakan formula indeks gubahan. Jadi, cikgu keluarkan dulu formula indeks gubahan. Di mana indeks gubahan ada bar. Tahun 20 berasaskan 19 ialah 108. Jadi, cikgu biarkan situ dulu. Jadi, kita buat seperti biasa untuk mendapatkan indeks gubahan punya rumus. Tengok jumlah IW dibahagikan dengan jumlah weightage atau pemberat adalah 108. Jadi, kita kena ada I, kena ada W dan IW. Jadi, jangan lupa kita kena buat jadual lah. Okey, kita kena buat jadual. Jadi, cikgu buat dulu bahan. Jadual seperti biasa lah. Bahan. PQRS, indeks harga, ini indeks harga 20 asas 19. Okey, lepas tu kena ada weightage dan kena ada IW. Jadi cikgu masukkan maklumat. Weightage 2x 1 2x. Jadi IW tu maksudnya kita darab 107 darab 2. Okey, dekat sini akan dapat 118x 94. Okey, selesai. Jadi kita akan jumlahkan. Okey, jumlahkan. Okey, jumlah weightage. Okey, jumlah weightage Jumlah weightage atau pemberat adalah 3 tambah 3x. Jumlah IW di bawah ni 308 tambah 328x. Okey, dua-dua maklumat ni cikgu masukkan dalam ni. Jumlah IW adalah 308 per jumlah pemberat ataupun jumlah weightage.
Okey, berjaya. Okey, kita selesaikan seperti persamaan linear. Darab ke kanan. Okey, kita pastikan buat bracket, takut tersilap Jadi kita kembangkan. Hati-hati bila kita darab ya. 3, 2, 4 tambah. Okey, jadi kita nak cari nilai X, kita kumpulkan X setempat. Okey, dekat sini X akan jadi 4X sama dengan 16. Jadi X 16 bagi 4, 4. Tara! Senang kan? Kita pergi pula ke soalan B. Indeks harga bagi bahan P meningkat sebanyak 20% dan indeks harga bagi bahan S menurun sebanyak 10% pada tahun 2020 hingga 2021. Indeks harga bagi bahan lain tidak berubah. Cari indeks gubahan bahan-bahan tersebut pada tahun 2021 berasaskan 2019. Okey, jadi begini. Dia suruh kita cari, okey. Ini soalannya. Indeks gubahan 2001 berasaskan 2019. Jadi cikgu keluarkan dulu dalam bentuk formula. Okey, indeks, soalan ni suruh cari indeks komposit ataupun indeks gubahan 21/19. Dia suruh cari. Bila dia suruh cari, maksudnya dia punya ni jumlah IW per jumlah W. Jadi kita kena ada indeks 21 asas 19, weightage dah ada. Tadi kita dapat X 4 Sini 4, sini akan jadi 8 lah. Okey. Jadi dekat sini dia dah sebut maklumatnya di mana P meningkat 20%. P meningkat 20%. Okey, manakala S menurun. Okey, S menurun sebanyak 10% daripada 2020 ke 2021. Okey, jadi kita tahu ini adalah indeks harga 20/19. Kita nak cari 21/19. Okey, jadi dia meningkat kan? Okey, meningkat untuk P. Jadi kita cari dulu P. Okey, bahan P. Disebabkan dia meningkat 20%, maksudnya 107 darab bila meningkat bermaksud 100 tambah 20/100. Ini adalah nilai I yang baru untuk P. Di mana I untuk 2021 asas 19. Okey. Jadi kita akan dapat 128.4. Okey, ini untuk bahan P. Jadi kita cari pula bahan S. Bahan S menurun. Bila menurun kita tolak. Okey, bahan S bila menurun kita tolak. Di mana indeks 2001 asas 19 sama dengan S mana tadi 105. Okey, darab 100 tolak berapa? Turun 10/100. Jadi kita akan dapat 94.5. Okey, kita berjaya. Okey, tapi dikata untuk bahan-bahan yang lain tidak berubah. Jadi kita buat jadual baru jadual baru di mana bahan di mana indeks yang baru, kalau indeks komposit 21/19 maksudnya I 21/19. Kita masukkan P. P tadi 128.4. Q tidak berubah 118. R tidak berubah 94. S menurun 94.5. Begitu. Okey. Jadi weightage pula. Okey, weightage pula cikgu guna hitam. 2 4 1 8. Lepas tu IW. Kita darab Bila kita darab kita akan dapat okey, gitu. Senang kan? Apa yang susahnya ADMAT ni? Jadi kita jumlahkan. Okey, kita jumlahkan di sini kita akan dapat 15. Jumlah di sini 1578.80. Jadi
Kita masukkan dalam formula 1578.80 bahagi 15, kita akan dapat 105.25. Okey, nak bagi nampak divider. Okey. Apa yang susahnya? Oh, senang kan? Gini. Contoh 4, soalan 8 daripada buku teks. Jadual di bawah menunjukkan indeks harga bagi 3 jenis kamera. JKL. Okey, di sini dia suruh kita cari PQR. PQR. Okey. Okey, ini contoh soalan tahap 4. Tahap penguasaan 4 ataupun TP4. Okey, tengok bentuk ni dia bagi 2011 sama dengan 100, sama dengan 100, sama dengan 100. Bermaksud 11 asas, 11 asas, 13 asas. Okey, bermaksud nak bagi adik-adik nampak macam ni lah. 13 asas 11. Ini 19 asas 11. Ini 19 asas 13. Jadi, kita nak cari P. Kita cari P dulu. Zoom, sum. Okey, kamera J. Kita pergi ke kamera J. Okey, kamera J. Jadi kita tengok untuk sepanjang J ni daripada J ke P. Okey, ada 11, 19, 13. 3 tahun. Kalau 3 tahun berarti 3 kolom jadual. 3 kolom jadual cikgu buat. Okey, ada 11, 13, 19. Mari kita masukkan maklumat. Tengok mana asas yang sama, mereka duduk sebaris. Asas 11. Duduk sebaris. 13, 165. 19, 231. P19 punya, tetapi asasnya 13. Senang. Jadi kita berjaya keluarkan pecahan. Okey, darab silang. Jadi kita akan dapat P. Seterusnya, apakah nilai P? 140. Okey. Dengan bangganya. Betul lah, pandainya. Okey. Berangan. Okey, jadi seterusnya K. Kita selesaikan K pula untuk dapat Q. Kamera K. Sub. Okey. Jadi macam biasalah, mereka ada 3 tahun yang terlibat. Cikgu masukkan. Okey, maklumat disebabkan ni asas sama 100. 13 adalah Q. 156. 19 punya. 120. 19 punya asas 13. Okey, simple Kita terus keluarkan pecahan. Senang sahaja sebenarnya nombor indeks ni, tak ada yang susahnya. Okey. Jadi kita akan dapat Q 130. Ya Allah, cek jawapan belakang. Betul, ya Allah, pandainya. Okey, seterusnya last kali. Okey, kamera L. Zas. Macam biasa. Ya Allah, mudahnya. Tutup mata sebelah. Tutup mata sebelah boleh buat. Okey. Lepas tu, macam biasa, asas sama. 13 L 150. 19 R. 170. Asas 13. Ya Allah, ya Tuhanku. Apa yang susah sangat ni? Okey, darab sana. Jadi terus kita dapat R 255. Yes, good. I love you. Senang je kan? Contoh yang kelima, iaitu contoh yang terakhir, soalan 12 buku teks. Harga bagi caj perkhidmatan di sebuah agensi pada tahun 2018 ialah RM150. Jika harganya meningkat sebanyak 15% pada tahun 2019, hitung. Wow, macam pembaca berita gitu. Okey, soalan A. Indeks harga bagi caj perkhidmatan pada tahun 2019 menggunakan tahun 2018 sebagai tahun asas. Soalan TP5.
Okey. So, kita relax. Kita tengok maklumat apa yang dibagi. Okey, 18 150. Okey, jika harganya meningkat 15% pada tahun 2019. Okey, keluarkan maklumat. Okey, cayuk. Okey, harga dia 18 sama dengan 150. Tetapi harga 19 meningkat pula 15%. Meningkat, ingat meningkat kita tambah darab dengan 100 tambah 15 per 100. Ya Allah, mudahnya. Zap. 172,5. Okey, ini maklumat dia yang kita dah olah. Okey, terus kita pergi bahagian A. Okey, bahagian A. Jadi ini maklumat saya nak asingkanlah maklumat kita bagi. Asingkan dalam kotak lah. Okey. Okey, maklumat. Okey, soalan A. Cari indeks harga pada tahun 2019 asas 18. Okey, cari indeks harga 19 asas 18. Tak tahu, saya letak X. Ada 2 tahun. 2 tahun. Saya buat jadual. 18 dengan 19. X 19 punya asas 18 100. Oi, ya Allah, ada 18 19. Maklumat ada, masukkan. 150 18 punya. 19 adalah 172,5. Jadi daripada sini kita boleh mengeluarkan pecahan. Senyap sunyi, malaikat lalu naik skateboard. Okey, seterusnya kita darab 115. Yes, betul, good. Wah, okey. Soalan B, harga. Okey, soalan B. Okey, cari harga bagi caj perkhidmatan tersebut pada tahun 2020. Jika kadar kenaikan harga bagi tahun 2019 hingga 2020 sama dengan kenaikan harga bagi tahun 2018 hingga 2019. Sama, tang mana samanya? Tengok balik. Oh, sama. 15% meningkat. Okey, jadi kita tengok balik Kita keluarkan balik maklumat. Dia kata harga 2020. Okey, dia kata daripada 2019 ni ke 2020 sama. Maksudnya sama, meningkat 15%. Macam tu. Okey. Jadi 2019 punya caj perkhidmatan berapa? Okey, 2019 punya caj perkhidmatan, bukankah kita dah dapat sini? Sini. Caj perkhidmatan bukan indeks, caj perkhidmatan. Jap. Cas perkhidmatan. Okey, dia tak cakap indeks. Kalau indeks kita kena tengok bahagian indeks. Okey. Okey, cas 19 adalah 172. 172.5. Tapi 2020 kadar yang sama, 172.5 darab 100 tambah 15 per 100. Jadi kita dapatlah 198.38. Okey, selesai sudah kita punya chapter. Okey, soalan-soalan kebat, antara soalan-soalan kebat yang saya pilih untuk chapter ini. Semoga anda lebih semangat bersama saya dan semoga anda sentiasa cemerlang dan sentiasa dikuatkan daya ingatan, kefahaman yang tinggi. Okey, cemerlang mendapat keputusan dalam matematik tambahan. Kita jumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye-bye. Terima kasih kerana sudi belajar bersama saya, iaitu Cikgu Nurul. Semoga bermanfaat dan semoga dapat membantu. Admit senang saja kan? Jangan lupa buat latihan. Usaha itu penting. Yang penting percaya pada diri sendiri. Bye.